Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1402. Antara paparan utama. Jangan jadi haruan memakan anak. Apabila menteri turun padang. PAS teruja kencing rakyat Kelantan bersaksikan ulama. PN, janganlah tunjuk sangat anda terdesak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Belia dan Sukan KBS Hanayo menggesa pihak berkuasa bertindak terhadap penjual dan pembeli anak patung seks menyerupai kanak-kanak di platform beli belah dalam talian. Ahli Parlimen Segambut itu berkata mereka yang membeli anak patung itu memerlukan kaunseling kerana ia bukan tingkah laku biasa. Polis perlu lihat siapa yang membeli alat mainan seks ini. Mereka bukan sahaja perlu bertindak terhadap penjual tetapi juga pembeli, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Hana juga mengucapkan terima kasih kepada orang ramai kerana memberi perhatian kepada isu ini dan atas kewaspadaan mereka dalam menjaga kesejahteraan kanak-kanak. Pada 30 Jun, platform e-dagang Shopee berkata ia segera mengalih keluar penyenaraian berkenaan sebaik saja dimaklumkan mengenainya selain mengenakan sekatan kekal ke atas akaun penjual. Sementara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuziah Salih berkata, kementerian sebelum ini pernah menerima aduan serupa. Pihaknya memajukan perkara itu kepada Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Menurut Seksyen 292(a) Kanun Keseksaan, sesiapa yang menjual, menyewakan, membahagi-bahagikan, menunjukkan secara awam atau dengan apa-apa cara mengedarkan atau bagi maksud menjual, menyewakan, membahagi-bahagikan, menunjukkan secara awam atau mengedarkan, membuat, mengeluarkan atau ada dalam miliknya apa-apa buku, risalah, kertas, rajah, lukisan, gambaran atau patung lucah atau apa-apa jua benda lain yang lucah, hendaklah dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Nah, memiliki bahan-bahan tersebut tidak termasuk sebagai hak peribadi tetapi satu jenayah. Kalau pembeli atau pemilik bahan tersebut seorang kaki tangan awam, bersedialah untuk menjadi penganggur. Malangnya sehingga hari ini belum lagi ada tangkapan terhadap pihak yang menyemarakkan industri maksiat ini. Entah di mana silapnya nilai moral warga negara ini. Pada 8 Mei 2022, sebuah portal worldofbuzz.com memetik pendedahan Pornhub bahawa rakyat Malaysia berada di ranking pertama di Asia sebagai pengunjung tapak hiburan lucah dan keempat di dunia selepas Slovakia, Bulgaria dan Ireland. Sementara itu, menurut Pornhub, jiran kita Singapura menduduki tempat ke-8 manakala Filipina di tempat ke-10. Lebih mengejutkan apabila dikatakan perbuatan itu dilakukan dalam masa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada 16 Mac lalu, PDRM mendedahkan kes jenayah termasuk seksual yang membabitkan kanak-kanak dan wanita di negara ini menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 12,890 kes tahun lalu berbanding 11,092 pada 2020. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, kes jenayah seksual termasuk rogol, cabul, sumpah mahram, cabul kehormatan, gangguan seksual, amang seksual, berkomunikasi seksual dengan kanak-kanak, penderaan kanak-kanak, buang bayi dan keganasan rumah tangga, singkatnya KRT adalah meningkat, lapor Berita Harian. Kes KRT ini 80% membabitkan mangsa wanita dan selebihnya pula lain-lain mangsa termasuk kanak-kanak. Ini menunjukkan bahawa kes jenayah seksual yang membabitkan mangsa kanak-kanak dan wanita di negara ini meningkat. Pelbagai faktor yang menyebabkan kes ini meningkat termasuk kepincangan keluarga, media sosial, gadget tanpa kawalan, tekanan hidup dan taraf ekonomi. Katanya seperti dipetik. Dulu kita beranggapan jenayah seksual hanya berlaku di bandar-bandar besar, tetapi hari ini trend itu sudah menjadi sistemik. Sebagai contoh data yang dikeluarkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, untuk Januari hingga Jun tahun ini merekodkan 84 kes jenayah seksual melibatkan golongan tersebut berbanding 99 kes pada sepanjang tahun lepas. Katanya ada di antara kes yang melibatkan remaja berusia 12 dan 13 tahun, lapor Esra Awani 4 Julai lalu.
Negeri yang ramai ulama' dan diperintah oleh golongan ustaz pun bermasalah. Malah pihak yang cenderung kepada perbuatan di luar tabi'i ini semakin berani dan secara terang melakukan jual beli yang berkaitan menerusi kemudahan aplikasi e-dagang. Justru di mana silapnya? Jika penyakit ini dibiarkan dan rakyat gagal membezakan yang mana baik serta yang mana buruk untuk diri sendiri, bagaimana mereka mampu membuat pilihan yang tepat untuk memilih pemimpin demi masa depan negara? Jenayah seksual bukan isu sampingan atau isu politik tetapi isu kita. Ia harus ditangani secara pencegahan yang komprehensif, bukan untuk Hanayo dan Fuzia Saleh sahaja yang harus bertindak, bukan diserahkan bulat-bulat kepada PDRM dan SKMM setelah berlaku kejadian yang menyayat hati, bukan juga meletakkan kesalahan kepada pakaian wanita, misalnya kononnya jururawat berpakaian ketat. Kelebihan tenaga yang gagah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk jadi haruan yang memakan anak. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA umpama jambatan yang menghubungkan negara ini dengan dunia luar. Namun hari ini jambatan yang membawa rezeki kepada negara itu mula memunggah keluar kandungan lubuk-lubuk air keruh yang penuh dengan kebejatan yang selama ini terbenam di dasarnya. Semuanya terbongkar susulan tindakan turun padang yang dilakukan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing baru-baru ini. Mengulas mengenainya, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kabinet tidak menafikan wujudnya salah laku dalam kalangan segelintir pegawai imigresen seperti yang didakwa King Sing dan beberapa pihak lain. Saifuddin berkata perkara tersebut telah dibentangkan di Kabinet dan beberapa langkah penambahbaikan dalam pengendalian ketibaan warga asing dengan menempatkan pegawai meja bantuan yang boleh bertutur dalam bahasa asing seperti Mandarin, Arab dan Tamil. Terdahulu King Sing menegaskan beliau diberitahu oleh seorang pelancong yang mendakwa bahawa dia ditanya oleh pegawai peringkat 3 bintang bila dia akan membuat pembayaran. Menurutnya, pegawai tersebut telah meminta wanita itu RM3,000 yang akan membolehkannya dibebaskan segera, RM3,000 lagi untuk kemasukan semula ke Malaysia, seterusnya dan RM12,000 untuk yuran pemprosesan visa. Susulan dakwaan tersebut, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan siasatan penuh di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009 sedang dilakukan di KLIA. Katanya pihak SPRM sedang giat memburu suspek yang didakwa meminta RM18,000 daripada pelancong Cina terbabit. Suspek dipercayai bekerja dengan sebuah syarikat menguruskan kemasukan pelancong yang bertempat dalam premis KLIA. SPRM mengesyaki ejen yang menguruskan kemasukan warga Cina tersebut juga adalah dari negara Cina kerana menggunakan bahasa mereka sendiri dan berhubung secara WeChat, ujarnya di petik media. Dalam perkembangan yang berkaitan, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata siasatan sedang dijalankan terhadap syarikat swasta yang mengeluarkan notis penolakan masuk NTL Jabatan Imigresen kepada pengembara asing di KLIA. Ia dilantik oleh syarikat-syarikat penerbangan, kita tak boleh berhentikan mereka sebab ia bukan lantikan kita. Kerja dia adalah menyediakan makan minum untuk NTL tersebut dan menguruskan penerbangan pulang mereka. Kita perlu dapatkan maklumat lebih terperinci terlebih dahulu. Kita tak boleh bertindak terburu-buru sekarang, kata Anthony di petik media. Menurut Anthony Locke, syarikat swasta tersebut dilantik Jawatankuasa Pengendali Syarikat Penerbangan AOC sejak 2015 dan bukannya oleh Malaysia Airports Holding Berhad MAHB. Beliau menjelaskan pihaknya dan MAHB sudah mengadakan perbincangan dengan AOC serta syarikat dilantik. Kita mahu meneliti kaedah prosedur dan operasi standard SOP dan amalan mereka berbanding operasi lapangan terbang lain seperti di KLIA 2 yang dikendali sendiri Jabatan Imigresen kerana hanya KLIA mempunyai syarikat swasta ini, tegasnya. Kenyataan Anthony itu senada dengan Saifuddin bahawa mesyuarat jemaah menteri sudah berbincang mengenai isu bagaimana imigresen dan lapangan terbang menguruskan mereka yang ditolak daripada memasuki ke negara ini. NTL dikeluarkan ke atas penumpang atas pelbagai sebab, antaranya ada rekod senarai hitam atau mereka tidak dapat membuktikan tujuan kedatangan seperti visa, tiket penerbangan pergi dan balik, hotel penginapan yang menjadi syarat imigresen di mana-mana negara. Jadi, pegawai ada hak menapis, menanyakan soalan dan jika dapat dijawab, maka seseorang itu, jika disyaki masuk untuk bekerja tanpa permit dan sebagainya, mereka boleh dilarang masuk, jelasnya. Gesaan agar siasatan bebas dan telus dilaksanakan terhadap dakwaan rasuah di KLIA turut disuarakan oleh beberapa pemain dalam industri pelancongan di negara ini termasuk Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA.
Presidennya Datuk Tan Kok Leang berkata isu rasuah membabitkan pegawai imigresen di KLIA serta penganiayaan terhadap pelancong bukan perkara baharu dan ia tidak membabitkan pengembara dari China semata-mata. Mata sudah beberapa kali menimbulkan kebimbangan mengenai perkara ini kerana ia menghalang usaha kita untuk memasarkan sektor pelancongan. Isu utamanya kini adakah terdapat sebarang rasuah, salah guna kuasa atau layanan buruk terhadap pelancong. Bukan sama ada King Sing melanggar protokol kerana itu adalah perkara kedua, katanya dalam kenyataan lapor berita harian. Kok Leang menggesa kerajaan agar berusaha menaikkan imej negara sebagai sebuah destinasi pelancongan yang selamat serta menghapuskan rasuah di semua peringkat terutamanya KLIA. Sudah tiba masanya SPRM menilai semula keadaan berdasarkan perkembangan semasa di pintu masuk utama di Malaysia. Tindakan diambil menteri itu sedikit sebanyak memberi kelegaan apabila beliau serius dengan tugasnya. Tegasnya merujuk kepada King Sing yang turun padang. Jelas Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani sedang berusaha untuk membanteras rasuah bukan membela King Sing. Ini bukan kerajaan Rimbadani seperti yang didakwa oleh seorang walaun yang bergelar ustaz dari Marang, Terengganu. Hampir 33 bulan memerintah Malaysia, tidak pernah didengar seorang menteri pun daripada Kabinet XXXL tebuk atap, seramai 70 orang yang turun padang untuk memerangi rasuah. Yang didengar hanya fitnah yang bertarik arus, minta maaf dan sambung fitnah lagi. Nampaknya selain mencipta dan menyebar fitnah, PAS juga dikenali berbakat besar dalam menipu rakyat. Jika tidak masakan lebih 30 tahun mentadbir Kelantan tanpa berbuat apa-apa, cukup sekadar majlis pecah tanah dan pacak batu asas. Kemarin, Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Cik Sulaiman mendakwa jualan tiket bas secara dalam talian untuk pulang ke negeri ini sudah kehabisan sebaik sahaja Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan 12 Ogos sebagai hari mengundi untuk pilihan raya negeri. Beliau berkata pembelian itu memberi isyarat gelombang anak perantauan mahu pulang mengundi cukup tinggi. Sebaik sahaja SPR umum tarikh, anak-anak Kelantan di perantauan sudah bising. Situasi itu membuatkan PAS rasa terja, katanya semasa berucap pada ceramah Pakat Pertahan Kelantan, PAS Pilihanku di Bacok pada malam Rabu. Menurut beliau, tiket kapal terbang pula bukan calang-calang menjelang PRN itu nanti. Ujarnya di Petik Sinar Harian, difahamkan tiket tersebut mencecah harga kayangan di mana pergi balik hampir RM1,000 seorang. Kalau bab sembang kencang, mulut laju daripada otak, serahlah kepada ulama PAS. Berbohong tidak kira masa, memfitnah tak payah cerita. Syarikat bas konsortium Imutiara Berhad, Imutiara dalam satu kenyataan media berkata, jualan tiket balik ke Kelantan untuk pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos depan masih belum dijual. Kenyataan syarikat berkenaan sekaligus menafikan dakwaan jualan tiket bas secara dalam talian untuk balik mengundi sudah habis terjual sebagaimana didakwa ulama PAS pemegang kunci syurga. Menurut jurucakap Imutiara, pihaknya masih belum membuka jualan tiket untuk bulan Ogos kerana jualan biasanya akan bermula awal seminggu sebelum kedatangan bulan berkenaan. Kita masih belum membuka jualan tiket untuk bulan Ogos, katanya kepada Sinar Harian semalam. Beliau mengulas dakwaan Muhammad Syahir yang mendakwa jualan tiket secara dalam talian untuk balik mengundi sudah habis terjual. Sementara itu, seorang ejen tiket memberitahu jualan untuk perjalanan bulan Ogos masih belum dibuka. Katanya apa yang didakwa oleh ahli politik itu tidak wajar kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat terutama yang mempunyai perancangan untuk menaiki kenderaan awam untuk pulang mengundi. Kepada perantau, jangan bimbang, tiket masih ada dan belum mula dijual, ujarnya. Pembohongan besar dan pembodohan kepada rakyat itu berlaku kepada program ceramah Pakat Pertahan Kelantan di pekarangan Kompleks Pendidikan Islam Kampung Badak. Disaksikan beberapa tokoh ahli ulama PAS seperti bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa, yang di-Ketua PAS Bacok Datuk Hassan Mahmud, Timbalan YDP Abdul Aziz Kadir, bekas Adun Pantai Irama Huzaimi Cik Husin, bekas Ahli Parlimen Bacok Muhammad Ni Abdul Aziz dan pengerusi Bersatu Bacok Datuk Nasir. Muhammad Syahir berkata kononnya situasi berkenaan membuatkan PAS dan Perikatan Nasional begitu teruja dengan semangat yang ditunjukkan anak-anak muda di perantauan untuk mempertahankan PAS di Kelantan. Beliau juga berharap Kementerian Pengangkutan dapat mempertimbangkan harga tiket penerbangan, harga yang berpatutan bagi meringankan beban anak perantau yang mahu pulang mengundi. Apa yang ingin dibuktikan Muhammad Syahir? Apa motif yang ingin disampaikan PAS? Dan kenapa perlu mereka membohongi rakyat dengan kenyataan yang tidak wajar seperti itu? Adakah mereka tidak mahu rakyat yang ingin mengundi kerajaan perpaduan untuk pulang mengundi?
atau ingin membuktikan bahawa rakyat Kelantan akan berpusu-pusu pulang untuk mengundi PAS yang telah membuktikan tidak berbuat apa-apa selama lebih 30 tahun. Apapun tujuannya adalah sangat bangang apabila orang PAS menipu rakyat dan para walaun dengan kenyataan bodoh bersaksikan para ulama'. Rakyat Malaysia sebenarnya berharap pulangnya perantau mengundi kali ini sehingga habis tiket bas kesemuanya pulang untuk membenamkan PAS di bumi Kelantan. Apa tidaknya sekadar nama pemimpin tetapi kebajikan rakyat langsung tidak dijaga. Rakyat Kelantan, para perantau terang-terangan anda semua ditipu dan diperbodohkan PAS. Tolonglah berubah. Itu tanggungjawab anda kepada generasi akan datang. Ibarat melukut di tepi gantang, masuk tak penuh, keluar tak luak. Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri tidak akan terjejas walaupun wujud kerjasama antara dua bekas Perdana Menteri menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas pertemuan antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin bagi merintis kerjasama untuk gerakan proklamasi orang Melayu baru-baru ini, Anwar yang juga pengurusi PH berkata ia bukanlah suatu perkara yang baharu. Kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara mereka dan harta mereka. Jadi, kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara tercinta, katanya kepada pemberita selepas merasmikan International Social Wellbeing Conference 2023 semalam. Mengenai keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding bagi PRN yang diadakan Ogos ini, Anwar berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada beliau oleh kedua-dua presiden parti berkenaan. Mereka menyatakan peringkat ini tidak akan bertanding namun menyatakan sokongan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan mereka untuk membantu dan mempertahankan kedudukan kerajaan perpaduan, katanya di petik bernama. Susulan keputusan tidak bertanding, nampaknya kini ada orang yang cuba menangguk di air keruh. Siapa lagi kalau bukan Perikatan Nasional, PN. Perkara itu disuarakan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang mencadangkan agar pemimpin kedua-dua parti mengadakan rundingan bersama pucuk pimpinan PN. Menurutnya, penyertaan MCA dan MIC dalam PN diyakini mampu menarik sekurang-kurangnya 20 hingga 30% sokongan pengundi kaum masing-masing. Kalau MCA dan MIC sudah merasa tidak mewakili lagi kaum Cina dan India, saya cadangkan mereka bolehlah berjumpa dengan pucuk pimpinan PN untuk membolehkan rundingan. Maka kita boleh mewujudkan pentadbiran politik dalam negara kita ini, mewujudkan keharmonian dan mengelakkan ketegangan antar kaum, katanya dalam perkongsian video di Twitter semalam. Dalam video berdurasi 1 minit dan 26 saat yang dimuat naik sekitar jam 8 malam itu, Razman turut menyifatkan perjuangan di bawah MCA dan MIC jauh lebih baik berbanding parti kaum lain dalam Pakatan Harapan PH. Kata Ketua Pembangkang DUN Perak itu, prinsip MCA dan MIC yang tidak mengamalkan politik ekstrim boleh membantu PN membina semula negara dalam keadaan lebih aman. Mereka ni bagus, parti kaum yang tidak ekstrim untuk bersama-sama kita sebab kita kena pegang satu prinsip bahawasanya Malaysia ini mesti diletak pada kaum yang majoriti beragama Islam. Kalau PH, semua orang tahu mereka ini dikuasai DAP. Walaupun di depannya itu kita lihat orang Melayu, tetapi Melayu ini membuat keputusan berdasarkan kehendak dan persetujuan DAP, katanya. Pelik, bagaimana mungkin PAS boleh berkata demikian tanpa rasa malu? Bukankah puak kalian yang selama ini yang suka bermain dengan sentimen agama dan kaum? Sesungguhnya keharmonian dan ketegangan antara kaum yang ada di Malaysia berpunca daripada naratif dan propaganda PN selama ini, bukan oleh orang lain. Dan kepada Razman, siapa sebenarnya yang mengamalkan politik ekstrim? Bukankah PAS dan Bersatu yang suka melanggar semua benda termasuk memfitnah institusi raja, mengugut orang Islam yang kononnya terancam dan kini bersekongkol dengan Tun Mahathir membawa naratif kononnya Melayu sedang nazak di bumi sendiri. Kenapa Razman tidak menamakan gerakan yang bersama mereka sebagai ekstrim? Bukankah parti itu yang bertubi-tubi menentang pelaksanaan hudud sebelum ini? Boleh pula kalian bersekongkol dengan mereka. Itu tidak pula mengancam Islam. Pelik kenapa PN suka sangat mengutip dan suka sangat dengan istilah katak lompat. Kalau betul, rasanya tidak perlulah merayu melutut MIC dan MCA untuk bersama kalian, ia tidak akan berlaku. Kerajaan Perpaduan Madani kini utuh bersama membina negara. MIC dan MCA tiada masa untuk melayan ajak-ajakan bodoh PAS dan PN yang pasti akan menghasilkan keputusan yang menjahanamkan negara. 33 bulan, apa yang kalian buat? Negara hampir lingkup dibuat Perikatan Nasional. MIC dan MCA bukan buta dan tuli macam para waraun. Tolonglah jangan nampak sangat terdesak. Ia memalukan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlina Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.